Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di ruangan berusaha Cik Chat bersama saya Luqman Zulkifli, dan ini merupakan sesi saya yang kelima, tak silap saya, lebih kurang kelima. Ah, okay. Hari ini saya akan buat satu tajuk mengenai kripto dan juga stock market. Okay. Tapi sebelum tu, sebelum saya mulakan, uh, apa khabar pendengar-pendengar setia semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat lah. Dah raya, hari ni raya ke berapa? 5, 6. Saya pun dah tak kira raya ke berapa. So saya rasa masih belum terlewat lah untuk saya ucapkan selamat hari raya pada semua pendengar-pendengar setia Berusaha Cik Chat. Okay. Kita bagi masa lagi sikit untuk rakan-rakan kita join sekali. Okay. So kepada yang dah join in, so apa kata tuan-tuan dan perempuan, pakat like, komen dan share. Okay. Kita share ramai-ramai. Kita bagi manfaatkan ilmu percuma ni bagi seramai yang boleh. Okay. Bagi makin ramai kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita yang lebih aware, okay? Bagi kita semua lebih aware tentang financial market, tentang what is happening, okay? Macam mana cara nak trade, and apakah ilmu-ilmu basic, ilmu-ilmu general yang kita semua perlu tahu sekiranya kita hendak menjadi trader dan investor yang berjaya. Okay. Okay. So sebelum tu boleh saya tahu pendengar-pendengar sekarang ni dengar dari mana ya? Okay, Tuan Ahmad Imran Nawai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. So kita bagi lagi dalam 2-3 minit bagi rakan-rakan kita turut sama mendengar. Okay. Okay, so macam mana sementara kita tunggu kawan-kawan kita tu, okay, macam mana market hari ni? Saya tak pasti sama ada ramai lagi ke yang masih lihat kepada bursa ataupun semua dah lari kepada kripto. Okay, itu pun salah satu sebab kenapa saya nak bawa tajuk ni. Salah satu sebab kenapa saya nak cerita. Okay, sekarang ni, okay, bagi mereka yang sangat aktif dalam trading, okay, saya yakin, saya pasti yang kebanyakan daripada kita dan kawan-kawan kita, surrounding kita, kebanyakan sudah masuk ke dalam dunia kripto, okay? Dan ada yang mungkin sudah all in dekat kripto, dah keluar semua dekat bursa, ataupun mungkin 50-50, ataupun mungkin masih ada yang sangat setia dekat bursa dan tak masuk ke kripto, okay? So there's nothing right and wrong actually. So ikut masing-masing. Tapi saya akan terangkan dengan lebih detail, okay? Adakah bermaksud apakah strategi yang sepatutnya kita pakai? Adakah bermaksud kita perlu all in crypto ataupun kita patut settle dengan bursa ataupun macam mana? Okay. Okay. Tuan Muhammad Izwan dari JB. Okay. Tuan Ahmad Imran dari Terengganu. Okay. Okay. Okay, maaf. Okay. Macam saya sendiri to be honest, saya agak lambat lah betul-betul masuk ke dalam crypto. Okay. Saya lebih fokus kepada stock market, which is bursa dan juga global, ataupun lebih spesifik lagi US market lah, Wall Street. Okay. So recently pun saya dah start masuk ke dalam dunia crypto. So sebelum ni saya ada juga study, saya tengok market dia macam mana, okay, macam mana dia punya potential, macam mana dia punya upside, macam mana dia punya risk. Cuma saya tak masuk dalam in real money lah. So only just recently saya baru masuk. Okay. So sebab bagi saya sebelum saya masuk dalam sesuatu investment ataupun saya ingin melaburkan duit saya ataupun saya ingin trade sesuatu counter ataupun masuk apa-apa how to say investment punya thing pun, saya lebih prefer untuk saya study dululah, untuk saya faham the background, untuk saya kaji a little bit macam mana dia punya upside, dia punya risk,
So only that baru saya masuk. Okay. Sebab tu saya tujuannya saya agak lambat sedikit untuk masuk ke dalam crypto sebab I prefer to study it first lah before saya betul-betul masuk. Okay, sebab kita dah penat bekerja untuk dapatkan duit, so it is better for us to invest or to trade in something that we already understand so that we can manage our portfolio, we can manage our money, we can control the risk and upside. Okay, so itu sedikit sebanyak lah apa yang personal involvement saya dalam dunia kripto. Okay, dan saya yakin ramai yang dah masuk lagi awal ataupun ramai juga yang baru masuk ataupun masih yang belum masuk. Okay, which I think is okay pun, tak ada jawapan yang betul dan jawapan yang salah. Okay. Selamat datang kepada pendengar-pendengar yang baru join sesi ni. Okay. Saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua pendengar-pendengar setia Bursa Chit Chat. Okay. Semoga segala amalan kita di bulan Ramadan diterima olehnya. Okay. Semoga apa amal soleh, amal jariah dan apa sahaja kebaikan yang kita buat diterima dan semoga segala kesalahan kita, segala dosa kita diampunkan. Okay. Cakap pasal amal jariah semua ni, okay, sedikit mungkin reminder ataupun just pesanan khidmat masyarakat. So rasa ramai dah aware apa yang berlaku di Palestin. So why not we spend a little bit of our money bagi yang mampu untuk berikan sedikit sumbangan kepada mana-mana badan yang dirasa yang you guys percayalah untuk sumbangkan. Okay. Mungkin boleh do some background research first kalau tak yakin, do some background research, siapa yang handle the organisation, ke mana duit disalurkan, then bolehlah masing-masing menyumbangkan sedikit financial support lah. Tak banyak pun tak apa, sikit pun at least dah okay dah. Sebab kita tak mampu untuk bantu dari segi fizikal mungkin, so kita mungkin tak mampu untuk bantu dari segi pergi ke sana ataupun memberi moral support. So we just help whatever we can do. So salah satu cara dia adalah dengan memberikan sedikit sumbangan financial support. Okay. So dan cakap pasal itu juga, okay, sementara kita tunggu rakan-rakan kita lagi sedikit, saya just nak cerita sikit tentang sejarah lah, sedikit saja. Okay. Cakap pasal bulan Ramadan, amal jariah apa yang kita semua lakukan, dan kita perlulah kalau boleh kita teruskanlah apa segala amalan baik yang kita dah buat sebelum ni. Okay. Kalau terkurang sedikit tu, kalau kita sedar, kita cuba upkan balik. Okay. Sebab dan jangan jadikan bulan Ramadan ni sebagai touch and go saja. Okay. Macam kita masuk bulan Ramadan, kita puluh habis, lepas tu bila kita keluar, kita intentionally dengan sengaja kita macam okay, tak apa, bulan Ramadan dah habis, so kita dah boleh stop. Okay. Tak sengaja tu cerita lain. Okay. Kita sebagai manusia, of course kita banyak kelemahan, kadang-kadang kita terlupa, which is when kita ingat balik, kita cuba kecap balik. Tapi janganlah kita dengan sengaja fikir okay, dah habis Ramadan ni, okay, kita dah boleh stop semua benda tu. Okay. Sebab apa? Okay, sedikit sejarah. Okay, sebelum saya mulakan topik ni, okay, ada diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Okay, diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Okay, dia menceritakan kejadian tu terjadi masa Nabi Muhammad SAW wafat. Okay, pada waktu tu semua sahabat tengah bersedih. Okay, semua orang tengah bersedih. So dan antara orang yang sangat-sangat bersedih sampai tak boleh nak buat apa-apa adalah Umar Al-Khattab. Okay, Umar Al-Khattab ni macam kita tahu dia terkenal dengan sikap yang garang, sikap yang tegas. Tapi bila Nabi wafat, Umar ni jadi sangat-sangat sedih sampai dia tak boleh buat apa-apa. Okay, dan sahabat-sahabat lain nampak dan beritahu situasi ni kepada Abu Bakar. So apa Abu Bakar buat? Abu Bakar pergi kepada Umar, dia cakap kepada Umar yang bermaksud lebih kurang, okay, maksud ni of course bukan maksud
direct maksud, tapi membawa maksud kepada, okay, ketahuilah sekiranya kamu menyembah Muhammad itu telah tiada. Tapi sekiranya kamu menyembah Allah, sebenarnya Allah itu sentiasa ada, sentiasa hidup. Okay. So apa yang saya nak sampaikan kat sini, sama juga macam kita boleh apply dalam situasi hidup kita. Kalau kita sembah Ramadan, kita buat sesuatu sebab Ramadan je, sekarang Ramadan dah tak ada, so kita dah tak perlu buat. Tapi kalau kita sembah Allah, so kita tahu yang Allah itu sentiasa ada, so kita patut teruskan apa yang kita telah buat sebelum ni. Okay, itulah sedikit sebanyak personal khidmat masyarakat tazkirah, okay, daripada saya. Okay, so saya mulakan dengan topik saya pada malam ni, iaitu crypto bull. Is stock market still relevant? Okay, macam saya highlight awal tadi, ada daripada kita yang telah all in dalam crypto, dan ada daripada kita yang masih tak masuk pun crypto. Dan ada beberapa 2-3 orang lah tanya saya, cakap, oh tuan, patut tak saya masuk crypto? Patut tak saya give up bursa dan saya masuk crypto? Okay, actually there's a no black and white answer. It depends on your strategy, on your intention. Tapi apa yang saya nak highlight kat sini, adakah stock market sebenarnya masih relevan ataupun actually dah tak relevan dah pun. Okay, first kita tengok overview untuk stock market. Okay, buka chart sikit. Okay, ini kita tengok KLCI dulu ya. Okay, KLCI kalau kita tengok in general, okay, dia dalam tengah sideways for the past few months, or maybe starting from last year lah okay, end of last year. So sideways dan nampak dalam keadaan yang agak weakness lah kita dapat tengok dia buat lower high. Okay, so dan crypto ni saya rasa dia jadi hype lebih kurang for the past 1 month plus lah lebih kurang give or take. Actually dah lama crypto ni pernah hype sebelum ni, tapi recently dia lagi hype, so which I think about past 1 month plus. So kalau kita tengok sebab okay, kita tengok betul tak apa orang cakap yang stock market dah makin kurang menarik dan crypto dah makin menarik for the past 1 month. So this is today. So for the past 1 month is somewhere around, give and take okay, somewhere around here. So somewhere around here, which at this time KLCI dia buat mini consolidation. Okay, dia up sikit, dia push up dan dia push down sampai sekarang, and then lepas tu dia rebound sikit, buat mini sideways dan tengah test resistance dekat sini lah untuk sekarang punya fasa. So which apa yang ramai orang cakap, which quite true. Okay, bursa agak merudum for the past 1 month plus, dan sekarang pun dalam keadaan yang not really interesting. Okay, cuma hari ni tak silap saya dalam 800 counter lebih hijau setelah beberapa lama. Okay, setelah beberapa hari baru kita nampak agak aktif dan nampak KLCI sedang test resistance level sini lah. So tu untuk KLCI. So betul lah agak kurang menarik for the time being. So kita tengok Dow Jones. Okay, this is today. For the past 1 month, give and take lebih kurang. Okay, somewhere sini. Okay, somewhere sini. Pun the pattern dia almost the same. Okay, dia ada sedikit consolidation. Dia up. Lepas tu ada rejection. Down. Okay, cuma for the last few days ada sedikit rebound. Dan kat sini lah. Okay, dan hari ni punya market belum buka lah. So which is also quite true. For the past 1 month plus, agak tidak menarik lah. Okay, maksud tak menarik tu tak berapa bullish lah Okay, in general terms.
So kita cuba tengok Nasdaq. So kita dapatkan overview the overall stock market sebelum saya comparekan dengan crypto punya market. Okay. So this is today. For the past 1 month is somewhere around okay here. So dia buat again almost similar, cuma dia punya consolidate tu on uptrend a bit. Okay, consolidate, naik, gap down, turun. Lepas tu ada reversal dan sekarang dekat sini. So which is almost the same. Okay, kita tengok jiran kita, Hong Kong. Saya tengok Hong Kong apa? Singapore. Kan sekejap okay, tak apalah. Saya pun dah terlupa apa dia punya code. S&P lah. Kita tengok satu lagi. Okay, S&P. Okay. This is today. For the past 1 month is somewhere around here lah So again, okay, saya alih kejap. Okay, the same, almost the same pattern. Not necessarily copy and paste, tapi almost the same lah Dia consolidate, naik kejap, turun, reversal. So, tu sedikit sebanyak overview untuk stock market in general view for the past 1 month, which is quite true. Agak tidak menarik. Okay. The next one, kita tengok untuk crypto punya overview. Okay. Crypto punya overview. First, kita tengok XRP XRP USD. Kita ambil yang Binance. Okay. Okay. So overall view for the past 1 month kan. Okay, ni 18. Okay, this is today. Kita tengok dalam for the past 1 month is around okay, sini. Okay. Kalau kita tengok untuk XRP kalau kita tengok okay, kalau stock market tadi kebanyakan ni kita tengok dia sideways sekejap, consolidate, dia naik atas, lepas tu dia bagi bawah and then dia rebound sedikit. So for the past 1 month. So untuk XRP pula, which is one of the crypto, so for the past 1 month actually dia jatuh dulu, dia naik, then dia lebih kurang consolidate dekat area sini. So kenapa orang kata crypto tengah bull? Okay, kalau tengok XRP in general term, in the short term view, tak adalah bull sangat kan. Okay, tu XRP. Kita cuba lain pula apa lagi contoh BTC. Okay. Okay, wow. Okay. BTC, this is today. Kita tengok for the past 1 month lebih kurang somewhere sini. Okay, kalau BTC pula kita tengok for the past 1 month dia jatuh, dia naik, dan dia jatuh. Okay, different lah from XRP tadi kan. So kat mana yang kata bull dia kan? Kalau kita tengok kat sini lah so kat mana yang kata bull dia? Dan macam mana orang boleh buat duit dekat crypto ni pula? Kalau kita tengok actually dia punya overall view dia tengah jatuh. Stock tadi kalau kita tengok balik okay, LCI. Stock kalau tengok tak adalah seteruk macam tu, betul tak? For the past 1 month dia consolidate, naik, turun, naik sikit. Padahal tadi kalau kita tengok Bitcoin, BTC, for the past 1 month dia turun, naik, turun.
Okay. Boleh tak sesiapa, okay, pendengar, mungkin boleh teka ataupun suggest, adakah betul Bitcoin, not Bitcoin, crypto lebih bull daripada stock market? Tu pertama. Dan kedua, kalau bukan, kalau kita tahu sekarang bukan, macam mana orang boleh buat duit dekat Bitcoin? Crypto. Crypto berbanding dekat stock market. Ataupun lebih spesifik dekat bursa lah. Okay? So mungkin daripada pendengar-pendengar yang nak cuba teka. Tuan Dr. Ahmad tangkap pisau XRP. Dr. Ahmad ni memang pakar tangkap pisau. Okay? Dia sikit-sikit dia screenshot dia punya untung tangkap pisau memang bagus lah Dr. Ahmad Dia full time doktor tapi dalam masa yang sama dia sangat aktif trade. Okay? Dan selalu tangkap pisau. Okay. Dr. Ahmad ETH. Oh, okay. ETH Okay, sementara kita tunggu rakan kita yang jawab. Kita boleh tengok lain dulu. Oh, okay. Okay, betul juga. Kita buat split layout Okay, ini tadi kita buat XRP. Saya pakai Binance lah Ini tadi Bitcoin. Dan ini adalah Ethereum. Okay. Kalau ETH pula kita tengok. Okay, for the past 1 month. Lebih kurang somewhere dekat. Okay, sini. Okay, kalau ETH kita tengok betul. Okay. Okay, ETH betul lah. Okay. For the past 1 month dia consolidate sikit. Dan dia bullish. And then sekarang tengah di traction lah. Sama ada dia adalah correction ataupun dia adalah nak betul-betul nak selling punya habit climax ke, tu tak pasti lagi Kita kena tunggulah tengok apa jadi. So berbalik kepada soalan saya. Okay, kalau kita compare, kita buka lagi saya nak bagi semua orang dapat tangkap apa yang saya cuba sampaikan. Okay, atas ni adalah crypto. Dan bawah ni kita tengok stock market. Okay, LCI. Ini tadi Dow Jones. Dan ini adalah ETH. Okay. Again untuk kepada mereka yang baru dengar, apa yang saya cuba highlight apa yang saya cuba persoalkan kepada semua pendengar adalah macam kita tahu for the past 1 month at least ramai yang dah start masuk dalam dunia kripto, trading dalam dunia kripto, dan ramai yang dapat buat duit dekat dunia kripto, dan ramai yang agak berputus asa dekat stock market, dan ada yang mungkin dah keluar semua dalam stock market, masuk all in dekat kripto. Mungkin ada yang masih 50-50 dan mungkin ada yang masih belum masuk dan baru nak masuk. Okay. Dan mungkin ada yang ramai masih tanya, betul ke dekat kripto ni senang buat duit, dan betul ke stock market ni dah tak ada harapan? Adakah Bitcoin ni adalah future market yang patut kita masuk dan kita patut lupakan stock market at all? Okay. Dan dekat sini saya tunjuk dekat chart. For the past 1 month, kalau kita tengok untuk stock market Malaysia for the past 1 month is somewhere tadi around sini. Consolidate, naik sekejap, turun, sekarang dia rebound balik dekat this resistance lah, support become resistance. Untuk Dow Jones for the past 1 month sini, consolidate, naik, turun, naik balik. Dan juga ni saya belum tukar ini tadi nak pakai S&P. S&P. S&P
for the past 1 month lebih kurang sini, consolidate, naik, turun dan naik balik. So pattern dia almost the same even though magnitude dia tak sama lah. Okay. Tapi kalau kita tengok crypto, for the past 1 month adalah somewhere sini, dia turun, naik dan sekarang tengah consolidate. Untuk XRP, ini tadi adalah untuk Bitcoin Untuk Bitcoin, sorry, BTC USD. Bitcoin. Okay. For the past 1 month dia turun, naik, turun. Dan untuk ETH USD. Okay, for the past 1 month consolidate, naik dan sekarang tengah retracement. Okay. So apa yang saya cuba nak membuka minda tuan-tuan dan puan-puan, okay, nak tuan-tuan dan puan-puan nak berfikir, okay, kenapa orang kata kripto ni tengah bull dan kenapa orang kata kripto ni senang buat duit, padahal kalau kita tengok chart index stock market dengan tiga kripto ni, which is XRP, Bitcoin dan Ethereum, menunjukkan sebaliknya, melainkan Ethereum lah. Okay, so saya baca sedikit komen, sedikit jawapan. Okay, Tuan Kamarul Izzat, triple top chart pattern. Okay, saya mungkin menunjuk kepada Bitcoin. Okay, nampak Bitcoin ni dia menunjukkan triple top. Okay, so agak menakutkan. So dan siapa yang belajar Wyckoff mungkin lagi appreciate lah apa yang nampak macam menakutkan kat sini. So Tuan Muzaffar, BTC pada saya dia dah habis EW, which is Elliott Wave lah tengah buat point ABC code. Okay, BTC. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, make sense. Puan Adiba, crypto market tak sentiasa bullish. Is it because ramai short sell? Okay, okay, first of all, okay, macam saya cakap awal tadi, saya pun masih baru dalam dunia crypto. So, saya pun actually tak sure whether crypto ni boleh short sell ke. Mungkin ada tuan-tuan dan perempuan yang lebih arif boleh jawab untuk mengenai short sell crypto. Tapi untuk menjawab soalan puan mengenai crypto market tak sentiasa bullish, actually not only crypto market. So, dekat mana-mana pun, it's not all the way bullish lah. Not all the time bullish. Kita tengok kat sini, cakap LCI pun not in the bullish mode. Dow Jones previously on the bullish mode, tapi sekarang short term wise not really. Dan juga S&P for the past few month pun starting April lah. Okay, for the past 1 month not really bullish. Dia just sideways dan dia turun dan naik sikit lah. So not really bullish. So to answer your question, actually not semua market pun macam tu lah. It's not all bullish Tuan Kamarul Izzat, ada Cardano coin breakout? Okay, tengah trade lah ni Dr. Ahmad, cucuk langit tu ETH. Okay. Okay, saya masih tak dapat jawapan lagi Ya, itu tentang soalan saya. Okay, tak apa, saya ulang balik, mungkin ada yang terlepas. Okay, soalan saya, first, betul ke sekarang kripto tengah bullish kalau kita tengok berdasarkan chart? Second, betul ke ramai yang cakap kripto ni senang buat duit? Adakah itu benar ataupun tidak? Okay, so mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab lagi kepada yang mereka yang buat benda ni live experience macam contohnya Dr. Ahmad. Mungkin Dr. Ahmad boleh bagi sedikit komen, okay, sedikit jawapan. Okay, Tuan Is, okay, boleh short sell. Okay, kita boleh short sell tapi tidak di Luno platform, which is apa yang Dr. Ahmad jawab lah. Okay, untuk mereka yang masih tak tahu, actually untuk masuk kripto ni ada banyak platform dan apa yang our security commission approve is Luno. So kalau nak selamat, kalau tak nak pening-pening pasal compliance, pasal syariah, pasal takut duit nanti tak boleh withdraw ke apa ke, kena tipu ke apa, scam ke apa. So kalau to be on the safe side,
just follow whatever SEC regulates lah. Tapi bagi pada siapa yang berani, yang rasa ada lagi platform lain yang rasa boleh reliable, so by all means, it's your own money, so just do it as long as you have done your own due diligence, yang your money can be safe there lah. Okay. Okay. Puan Amiza, ada tak buat kelas ajar trade crypto? Okay. Actually, okay. Untuk, sebentar tunggu rakan-rakan lain jawab So, untuk menjawab soalan Puan. Saya assume Puan lah Okay. Untuk trade, actually untuk trade mana-mana market pun, ada si crypto, stock market, even index ataupun commodity. Actually the basic concept is almost similar lah. Okay. So kalau you guys pernah belajar basic technical analysis pun, ataupun basic indicator ke, basic macam mana nak baca chart, actually is almost the same pun. Cuma yang different dia adalah first, macam mana nak guna platform tu, macam mana nak withdraw ataupun nak deposit duit, different. Dan macam mana nak faham di sebalik macam mana market tu bergerak di sebaliknya lah. Okay, macam crypto ni mungkin agak confused sebab kita tak trade gunakan duit kita macam kita trade dekat stock market directly. So kita kena beli digital currency tu. So from that digital currency only we can trade lah. So untuk belajar mengenai itu, saya rasa ada banyak lah platform-platform yang online ataupun berbayar yang kita boleh belajar untuk faham macam mana nak guna ataupun basic things about crypto. Tapi untuk trade, actually kita boleh utilize apa benda ilmu yang kita ada pun actually it's almost the same. Okay. Contoh sebagai contoh sangat-sangat basic lah Okay, SRP contoh. Contoh kalau orang dia trade buy at support, then sell at resistance which is quite a basic concept. Okay, contoh dekat sini. Ini adalah lepas dah naik, sini adalah previous support. So jatuh kat support, beli dekat support, jual dekat somewhere resistance. So which is quite similar. Okay, sama juga dekat sini Bitcoin. Okay, sini dia boleh kata area support. So naik, jatuh kat sini, beli. Okay, lepas tu harga naik, kita jual balik. So which is almost the same. Dan juga dekat ETH. Okay, which is somewhere here. Okay, sampai kat sini, ini dia buat small consolidation. So naik, jatuh dekat sini, beli dekat support dan jual bila dia naik. So which is almost similar pun. Okay, ilmu TA biasa. Tetapi I would say you guys akan lebih appreciate lah kalau you guys understand the behavior of it, so that you guys akan lebih know how to trade wisely and how to manage your portfolio lah, which apa yang tim Smart Saham ajar di dalam kelas Wyckoff pun. So it's a basic thing about trading, not only in stock market, tapi boleh applicable dekat mana-mana exchange pun. Okay, so tu untuk menjawab soalan Puan Amiza. Okay, Tuan Ahmad Imran, volatility. Okay, Dr. Ahmad, crypto sangat volatile. Kalau belajar Wyckoff method on saja, semua phase pun boleh main sampai lunyai. Betul apa yang Dr. Ahmad cakap ni actually dia sendiri buat. Okay, saya sendiri saksi dan ramai juga saksi lah actually. Okay, kita nampak yang kita you guys akan lebih appreciate lah kalau you guys faham apa benda yang berlaku di sebalik chart, so that you guys can act accordingly. Okay, Tuan Is, mata pun lebam. Itulah kripto ni, okay, bagi pada siapa yang tak tahu kripto ni dia 24 hours market. Okay, dia memang jalan setiap masa. Cuma of course tak adalah every seconds dia aktif. Ada some hours dia tak aktif, ada some hours dia aktif. Tapi dia tak ada closing market lah. Okay, memang 24 hours jalan. So kepada mereka yang agak addicted dengan trade ni okay, memang akan lebam mata lah macam tu saya cakap tu Memang asyik nak tengok je chart Bila dah beli asyik nak tengok je.
sampai ke tak TP kita dah kena cut loss ke belum. Okay, memang sebab dia open 24 hours. Okay, Tuan Afif Iza, any viewable chart available to the market traded by humans, Wyckoff method remains relevant. Betul Okay, sebab Wyckoff method ni dia ajar mengenai psikologi manusia. So of course psikologi manusia in overall, of course different orang ada different psychology, different action, tapi in overall memang actually repeatable pun. Okay, boleh baca pun. Okay, saya minum air dulu penat bercakap. Okay, so untuk menjawab soalan kenapa dekat crypto actually senang buat duit berbanding dekat stock market, walaupun kalau kita tengok secara overview, tak semua crypto pun tengah bullish dan in general nampak stock market lagi tengah selamat. Kalau macam tengok kat sini, Bitcoin agak takut. Okay, dan XRP pun kita tahu dia nak buat apa. Ethereum pun di tengah retrace. Okay, sebab apa First, volatility, macam apa yang Tuan Ahmad Imran cakap tadi betul. Sebab dia terlampau volatile, so kita boleh take advantage of it. Okay. Second, dia punya pergerakan volatile tu sangat-sangat orang panggil random lah pergerakan dia dalam sehari. Okay, kalau kita tengok ni one day chart kan. One day chart, kita tengok. Okay, tengok yang lemang hijau ni lemang raya. Okay, zoom in sikit. Okay, dalam sehari lebih kurang boleh buat 32%, 33% lah, 32.9, 32%. Okay, itu yang satu orang panggil Marubozu lah Waktu Marubozu ni. Lalu kita tengok dekat bursa, pilih sikit satu Marubozu mana. Inilah yang recent lah Berapa dia boleh pergi. Mana tadi? Okay, ni. Okay, nampak tak? Nampak ke dalam skrin? Saya harap nampak Lebih kurang satu depan ni. 1.16%. Okay. Sedangkan dekat crypto, for example ni dekat XRP boleh pergi sampai 33%. Okay. So, untuk dalam sehari dalam 1.16% ni, okay, kalau kita nampak 1.16% dalam sehari. 1.16% ni, untuk kita take advantage of it, agak sukar lah Sebab dalam sehari tu, maksimum dia boleh pergi adalah 1.16% je. Tapi dalam crypto, dalam sehari dia boleh pergi full bullish dalam 33%. So within that this day candle, kalau kita zoom in, actually sangat-sangat banyak peluang yang kita boleh buat lebih tinggi daripada 1%. Okay. Kalau tuan-tuan tak percaya, kita zoom in Kita pergi SRP dulu, time 15 minit. Okay, tengah retrace sekarang. Okay, saya ambil yang inilah yang simple method Okay, buy at support, sell at resistance. Tengok berapa dia boleh pergi. Okay, nampak tak? Ini chart 15 minit. Meaning within ini 15 minit, 30 minit, 45 minit. Dalam masa tak sampai sejam boleh dapat 6.99%, which is almost 7% lah Boleh dapat 7% dalam masa sejam lah lebih kurang tak sampai sejam, 45 minit, 7% berbanding dengan 1.16% dalam masa sehari. Okay. Inilah sebab orang kata kenapa kripto senang buat duit. Okay. Even though in general, okay, kita tengok balik auto. In general, dia tak ada pun tak adalah tengah bullish sangat pun kalau kita tengok. Tak bullish sangat pun. Tetapi, walaupun in day kita tengok tak berapa bullish, tapi kalau kita zoom in, kita trade, dalam masa 45 minit, kita boleh dapat 7%. Dan, let's say kita jual kat sini,
Dia jatuh, kita beli lagi. Beli sini dan kita jual dekat sini. Dapat 6.3% pula. 6% lagi. Sini dapat 7%, sini dapat 6%. Dalam masa, kita tengok ni 18 Mei. Dalam masa sehari pun. Okay. Dalam masa sehari, boleh dapat lebih kurang 14 ke 15%. Dua trade yang berlainan. Berbanding dengan dekat contoh bursa ni dalam of course ni adalah index, tapi nak tunjukkan dia punya magnitude tu lah boleh pergi dalam 1% sahaja. So this is the main reason why people say crypto can make money easily. So sebab volatility dia, one, dia sangat aktif. Okay, dia naik turun. So kita tak payah tunggu lama. First, second, disebabkan dia punya upside tu sangat-sangat tinggi. So, itu sedikit sebanyak overview tentang crypto versus stock market in general. Okay. So, berbalik kepada slide. Okay, tengok ni. Saya rasa mungkin ada yang tengah trade sekarang. So, dia tengah buat apa? So, kalau tak tahu boleh tanya Dr. Ahmad Okay. Itu sedikit sebanyak. Ada apa-apa soalan so far sebelum saya pergi ke next slide? XRP penny tuan, bolehlah. Okay, kalau kita tengok pergerakan kripto tu dia lebih kurang macam kalau pergerakan penny stock lah dekat bursa. Cumanya penny stock ni dia suka dia bagi push up. Lepas tu orang nak kerja, dia bagi push down, tak up pun. Crypto ni tak macam tu. Okay. Dia sangat volatile, dia up down sebab I would say market dia sekarang tengah growing. So ramai yang involved. So that's why sangat-sangat volatile. Okay. Tuan Ahmad Imran, higher risk, higher return. Okay, betul. Okay. Of course, bila sesuatu tu adalah higher risk, dia akan menyebabkan kalau sesuatu instrumen tu dia ada high return, dalam masa sama dia adalah high risk. Okay, saya rasa saya pula highlight pasal risk. Okay, let's say risk saya pun terlupa highlight pasal risk tadi. Okay, terima kasih kepada Tuan Ahmad Imran sebab highlight. Okay, tadi saya tunjuk upside dia punya bahaya dia, let's say kita anggap ni support So kita beli dekat sini. Okay, sekali support tu pecah. So berapa banyak kita loss kalau kita tak cut loss awal? Lebih kurang dalam 19.5%. Okay, dalam 20% lah nampak? Nak buat duit pun senang, nak hilang duit pun sangat-sangat senang. So macam apa yang saya cakap awal tadi, dalam apa-apa instrumen kita nak masuk pun, first kita kena ada ilmu. Dan untuk trade crypto ni, dari segi trading itself, actually kita boleh apply kita punya normal technical analysis lah. Secara basic. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. Apakah yang menyebabkan stock market sekarang tengah agak suram dan kripto sekarang tengah sangat-sangat aktif? Okay. Of course, there are various reason dan sangat panjang lah kalau nak explain semua apa reason dia. Tapi kat sini apa yang saya nak highlight cuma sentimen di belakang je lah. Apa sentimen yang ada di belakang pergerakan stock market yang sangat slow dan juga kripto sangat aktif. Saya takkan cakap pasal fundamental, apa fundamental behind it, apa economic factor behind it. Saya takkan sentuh benda tu. So saya just nak cakap sentimen. Okay. So, untuk stock, sentimen dia adalah sell in May and go away. Dan untuk crypto, one of it, dia sangat-sangat banyak lah actually dia punya sentimen. One of it adalah Elon Musk punya tweet. Okay. Siapa yang dah involved dengan crypto for quite a while dan sangat aktif dalam crypto memang perasan Elon Musk ni punya penangan So, itu pun memainkan sentimen yang penting lah. So, first untuk stock, sell in May and go away. So, pada siapa yang masih tak pernah dengar ataupun tak faham, okay, kita boleh go through briefly. Okay, actually sell in May and go away ni,
dia berdasarkan historical underperformance of some stocks in the summary 6 months commencing in May and ending in October compared to the wintry 6 months from November to April. So basically dia nak cakap historically May ni stock tak berapa best sebab summer. So summer ramai orang cuti. So ini diorang punya explanation lah apa explanation diorang. So bila summer ramai cuti, bila ramai cuti ramai first tak ramai invest, second ramai yang nak keluarkan duit. So that's the so-called psychology behind of it lah. So dan dia jadi macam self-fulfilling psychology punya how to say teori, okay? But of course it tak bermaksud akan sentiasa terjadi pun sell in May and go away ni. Macam last year tak jadi pun sebab recovery from COVID dan actually May tu di tengah bullish. So but apa saya nak layan kat sini ni adalah sentiment overall market dan macam mana sentiment ni boleh terjadi. So nak dekat bagi mudah faham dekat overseas or dekat Wall Street, nak dekat sama, so sama orang cuti, orang nak pakai duit, so dia cash out, so bila cash out harga pun jatuh. Tapi kalau kita pakai teori ni kan actually kalau sekarang tengah COVID dan tengah tak boleh bercuti pun kan. Tak boleh bercuti. So bukannya orang boleh keluar duit pun untuk diorang boleh keluar duit, kan diorang boleh bercuti keluar negara pun kan. So nampak tak dia punya lompong kat situ, dia punya gap dekat situ lah berdasarkan teori ni. Macam saya cakap, sebabkan teori ni sangat famous, so dia dah jadi macam self-fulfilling punya teori lah. So tu mengenai sell in May and go away untuk stock. So untuk crypto, okay, bagi siapa yang baru invest dengan crypto, okay, kalau you guys nak tahu Elon Musk ni yang Tesla punya ni Tesla punya CEO tu lah. Okay, memang dia sangat-sangat aktif tweet pasal crypto dan benda ni efek kepada sentimen crypto punya market. Okay, kita tengok dia punya kronologi actually saya takkan baca full lah, so just in brief. Actually so macam ni Reuters ni dah buat kajian dia buat research. Elon Musk dah starting tweet dia pasal crypto around 2017 pun. Okay, so 2017 dia kata dia ada sikit je BTC tapi dia tak tahu dekat mana. So, lepas tu 2018 dia kata I literally on zero crypto kecuali apa yang kawan dia bagi. Okay, lepas tu tiba-tiba bulan Oktober dia kata wanna buy some Bitcoin. Nampak tak dia punya game tu. Lepas tu and throughout the year makin lama nampak 2017 1, 2018 2, ada start 2019 memang dia sangat-sangat aktif tweet pasal Bitcoin. Okay, Dogecoin lah, Ethereum lah. Okay, Dogecoin dengan Ethereum ni adalah one of crypto bagi siapa yang mungkin tak familiar. And then 2020 Doge, okay. And then recently 2021 memang sangat-sangat apa panggil dia memang buat marketing sangat-sangat obvious lah okay. Macam dia kata Dogecoin is the people's crypto, scammers and crypto should get a room. Ni mungkin dia nak beli ni. Okay, dia suruh orang jual. Lepas tu tiba-tiba you can now buy a Tesla with Bitcoin. Lepas tu SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon. Doge barking at the moon. Masa ni Doge memang naik sangat-sangat tinggi lah. Kita tengok sikit Doge. Ni dah minit. Nampak. Masa Elon Musk tweet tu sampai orang dia nampak berapa dia pergi. Lebih kurang 228%. Macam tu je. Okay? Dia punya penangan.
And then dan ni dah tuan-tuan dan puan boleh baca sendiri lah Dan tiba-tiba recently Tesla will no longer accept Bitcoin. Sebelum ni kata nak guna, nampak tak? March. You can now buy a Tesla with Bitcoin. May. Tesla will no longer accept Bitcoin. March, April, May. 3 bulan je. Macam tu je. Okay? Dia mempermainkan retailers. Okay. So, itu adalah big sentiment dekat tu instrumen ni lah So, what to expect? So, saya just bagi a brief punya expectation. My personal expectation ke LCL akan remain sideways. Okay. Apa maksud saya dengan remain sideways? Kita tengok LCI dekat sini. Okay. Kita delete dulu. Nampak dia still sideways. So, mungkin naik pun naik tak banyak. Turun pun around tu sebab macam kalau kita tengok fundamentally memang tak ada apa catalyst pun yang boleh nak bagi dia push up. Okay. So, untuk KLCI lah. So, untuk crypto akan still remain volatile. Okay. Sama ada dia going up or down, you guys boleh study sendiri. Cuma saya nak cakap, dia memang sangat-sangat volatile. So, kalau berminat nak masuk, masih boleh, cuma kena pandai look into the smaller time frame lah. Okay. So, to what to expect and what to do. So, untuk investor, actually, this is a good time to collect good quality stock dengan discount. Okay. Jangan putus asa dengan bursa. Actually, this is discount time. So, bagi siapa yang ada big amount of cash, so this is actually a good time to buy. Of course, not all in. Okay, buy in tranche. Panggil buy in tranche lah. Tranche. Okay. Beli sikit-sikit. Okay. Salah satu contoh okay, ni buka satu. Salah satu contoh kita boleh tengok yang bagus. Kalau senang teknologi macam tadi saya rasa DNO kot. So, DNO dia tengah dip macam ni dia tengah dip, orang beli naik, untung dah. Sekarang tengah dip, lepas tu tengah ada reversal. Cuma reversal ni akan terus atau tak, saya pun tak pasti. Tuan-tuan dan apa-apa kena study dulu. Cuma apa saya nak cakap, stock yang ada good fundamental ni memang time murah, time tu lah nak beli. Okay, macam ni berapa dapat? 49% lebih kurang. Okay. Contoh, tengok stock yang good fundamental. Okay. Jangan terus all in Okay, maksud saya, okay, contoh Contoh sebelum ni kita ingat ni support. So, jangan terus all in sebab kita tahu market tengah tak best. Kita beli sikit. Jatuh lagi, kita beli. Jatuh lagi, kita beli. Jatuh lagi, kita beli. Okay. So, a good time to invest at this time. So, macam mana nak tahu level mana nak beli? To up to you guys punya trading plan. So, yang penting, manage your money accordingly lah. So, tu untuk investor. Untuk trader, apa you guys boleh buat? Kalau you guys nak stick to bursa, nak stick to stock, masih boleh. Tapi amalkan at this moment, kalau boleh lah kalau untuk trade lah, bukan untuk invest. Untuk trade kalau boleh, see money take money lah. Untung sikit jual, untung sikit jual, untung sikit jual. Okay, jangan hold sangat sebab market tak berapa cantik. Untuk trade, untuk invest, by all means hold. Okay. So, contoh macam ni kita tengok smaller time frame. Contoh kita beli dekat sini, naik sikit jual. So, dia naik lagi, biarlah. Dia turun, naik, beli, naik sikit, jual. Sebab kita tak tahu apa market akan jadi. Kita tengok yang sebelum ni lah. Okay, contoh kat sini. Kita nampak sini good support. Kita beli. Kat sini. Naik. 4%, 5%. Jual. Lepas tu dia jatuh. Okay, sebab kita tak tahu. Sama ada dia nak naik atau jatuh. In general, kita tahu market tak berapa cantik. So, itulah antara strategi yang kita boleh buat dekat bursa. Kalau masih nak stick dekat bursa. Which is okay. Untuk siapa yang ada high appetite, high risk, high appetite, rasa nak untung lebih banyak, boleh utilize crypto punya volatility. Memang juga memang sangat-sangat senang buat duit, tapi sangat-sangat senang hilang duit juga. Okay.
make sure you guys ada basic knowledge before nak trade dekat crypto. Okay, that's all from me today. So, to summarize, adakah stock market masih relevan walaupun crypto tengah bull? Okay, first, crypto tak adalah tengah bull sangat pun. But, boleh banyak buat duit sebab sangat volatile dan upside dia sangat tinggi dalam smaller time frame. Second, adakah stock market masih relevan? Dia sangat-sangat relevan. Kalau you guys study balik the cycle, actually it happen pun. Akan ada satu masa yang akan sangat senyap, lepas tu dia akan naik balik. So, this is a good time to invest in a good quality stock. Okay? Pada siapa yang tak ada masa untuk trade. Okay, that's all. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, okay, sampai situ saja kita punya sesi. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi di sesi akan datang. Okay, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia. Berusaha chat. Okay, macam saya highlightkan awal tadi, jangan lupa teruskan segala amalan baik yang kita telah lakukan sebelum ni. Okay, itu saja, segala silap saya mohon ampun dan maaf. Okay, Assalamualaikum.